Assalamualaikum and selamat sejahtera buat semua. Okay, kita sambung pembelajaran kita di dalam bab 12. Okay, kalau sebelum ni kamu sudah belajar macam mana menentukan mode, median dan mean bagi data tak terkumpul. Okay, so untuk hari ini cikgu akan menunjukkan macam mana kamu membuat jadual kekerapan dan macam mana menentukan kelas mode dan juga macam mana menentukan mean bagi data terkumpul. Okey, data terkumpul ni dia mesti ada jadual kekerapan. Okey, jadual kekerapan dia beginilah. Dia mesti ada kekerapan dan ada tu data. Okey, ini adalah data mentah iaitu markah matematik bagi tingkatan 2 Zuhal lah. Ini adalah dia punya data untuk 30 orang murid. Okey, jadi macam mana kita buat? Kamu kena kira satu-satu dan dia mesti ada kelas. Kita bahagikan kepada kelas-kelas. Okey, takkanlah sebab ini data dia, markah dia tengok ni kalau paling sikit adalah 12 kan? Jadi takkanlah kita mau kasih senarai 12 berapa orang, 13 berapa orang, 14 berapa orang sampai 100. Sangat panjang kan? Jadi kita kena classify, kita kena kelaskan data tu menggunakan selang kelas. Okey, dan sini dia sudah bagi selang kelas dia. Yang ini 0 hingga 19 berapa orang, 20 hingga 39 berapa orang. Okey, yang ini adalah selang kelas. Dan dia punya saiz selang kelas tu mesti samalah. Kalau saiz dia 20, yang kedua pun 20, 20, 20. Okey. Dia tidak boleh macam pertama 0 hingga 19. Lepas tu kedua 20 hingga 23. Tidak boleh macam tu. Dia mesti seragam. Dan mesti sama dia punya saiz. Okey, gundalan. Kamu sudah belajar gundalan. Okey, yang batang-batang mancis. Kalau 5, dia akan ditulis beginilah cara gundalan dia. Okey. Dan macam mana dia kira? Dia kira sajalah. 0. Okey, 0 hingga 19. Kamu tengok ni data. 0 hingga 19 ada berapa orang? 1, 2, 3. Potong yang sudah kamu kira tu supaya kamu tidak terdouble lagi kira. Okey, jadi dia punya batang mancis ada 3 dan kekerapan dia 3 lah. Okey. Kemudian seterusnya 20 hingga 39 kamu kira. Okey, satu-satu kira. Jangan silap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Jadi kita garis 1, 2, 3, 4. Kalau 5 potong macam tu, itu 5, 6. Okey. Macam ni lah. Ini yang telah dilengkapkan dia punya kekerapan. Okey, ini gundalan garis-garis. Alright. Senang saja buat senang saja buat jadual kekerapan ni begini saja. Okey. Kemudian adalah kelas mode. Kelas mode. Kelas mode ni senang sangat daripada jadual kekerapan yang kamu buat. Kelas mode ni adalah kelas yang mempunyai kekerapan yang tertinggi. Bila sudah kamu cari kekerapan, kamu tengok mana kekerapan paling tinggi, 8. Kemudian tengok dia punya kelas. Jadi ini 21 hingga 30 ni adalah dia punya kelas mode. Okey? Itu kelas mode. Contoh yang 18 ni. Yang ini contoh ni. Tengok mana mana dia punya kekerapan yang paling tinggi. 9 kan? Okey, 9. Jadi apa kelas dia? 60 hingga 64. Jadi 60 hingga 64 itu adalah dia punya kelas mode. Okey? Itu cara menentukan kelas mode. Okey, yang seterusnya adalah macam mana kita mencari mean. Ini adalah rumus macam mana kita mencari mean untuk data terkumpul. Okey, mean hasil tambah kekerapan didarabkan dengan titik tengah dibahagikan dengan jumlah kekerapan. Okey, maksudnya di sini yang baru adalah titik tengah. Macam mana kita cari titik tengah? Titik tengah tu adalah titik tengah bagi kelas. Okey, ini contoh. Okey, contoh jadual kekerapan dia sudah cari titik tengah. Ni titik tengah ni kita tulis sebagai X. Okey, dan macam mana cari titik tengah ni? Senang saja daripada kelas ni.
Okey, kelas dia ada nilai yang kecil dan nilai besar kan? Okey, yang ini adalah kita panggil had bawah. Dan ini kita panggil had atas. Jadi untuk cari titik tengah, kita tambah had bawah tambah had atas, kita bahagi 2. Okey, maksudnya tengah-tengah antara 5 hingga 9 lah. Jadi kita dapat 7. Dan seterusnya sama juga cara dia yang lain. 10 hingga 14, cari di tengah-tengah dia. Okey, tambahkan 10 tambah 14 bahagi 2. Dapat. Okey, selepas tu kekerapan ni kita sudah dapat melalui data. Okey, kita kena cari kekerapan didarabkan dengan titik tengah. Kekerapan ni adalah F. X tu adalah titik tengah. Jadi F darab X. Jadi Fx lah. Jadi 7 darab 4. Kemudian 12 darab 5. Dan seterusnya. Okey, kita darabkan. Darab titik tengah dan kekerapan. Okey, selepas itu kita cari dia punya hasil tambah. Hasil tambah bagi hasil darab Fx ini. Ini adalah simbol bagi hasil tambah. Okey. Kemudian ni hasil tambah bagi kekerapan. Jumlah kekerapan. Ini ni, okey, ini adalah simbol bagi hasil tambah. Okey ya, ini ya. Jangan kamu risau dengan tu simbol. Okey, itu hanya simbol sajalah, simbol dalam matematik hasil tambah. Hasil tambah kekerapan 30. Jadi cara cari min adalah hasil tambah yang kita darabkan ni, hasil tambah dia bahagi dengan hasil tambah kekerapan. Okey, Fx bahagi F. Jadi kita dapat 585 bahagi 30 dapat 19.5. Itu cara cari min. Okey, boleh ya? Ini daripada kamu punya buku teks, kamu boleh rujuk semula. So, itu sahaja cikgu rasa hari ini. Kamu boleh rujuk balik. Kalau tidak faham, tengok balik semula dan boleh tanya dengan cikgu semula. Okey? Okey, terima kasih. Assalamualaikum.